قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah berikan, dapat kita sama-sama pada pagi yang mulia ni dalam kuliah duha kita pada hari ini. Dan insya-Allah sambungan daripada Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah yang merupakan ringkasan kepada kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana hari ini insya-Allah kita akan sambung pada hadis yang kedua. Sebelum ni kita ada bahas hadis panjang sekitar beberapa bulan yang lepas lah. Masa tu pelajar pun tak ada lagi, baru-baru lagi. Okay. Jadi saya mungkin sebut sikit saja berkenaan dengan hadis yang pertama dulu, dan kita sebut sikit mungkinlah berkenaan dengan kitab ni sebagai pengenalan. Okay. Kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni ialah salah satu ringkasan kepada kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari yang besar itulah, yang ditulis oleh Al-Imamul Bukhari, yang mengandungi hampir 5,000 hadis dalam tu, termasuk yang berulang, hampir ataupun kurang lagi pada 5,000. Dan perhatian para ulama terhadap kitab Sahih Bukhari ni memang banyak. Ada yang mensyarahkan, ada yang mentahzibkan. Tahzib ni maksudnya yang meletakkan bab. Ada yang meletakkan bab-bab ataupun buat satu susunan baru. Dan ada yang meringkaskan. Jadi yang mensyarahkan tu ramailah. Antara yang terkenal ialah Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana dia telah tulis satu syarah kepada Sahih Bukhari yang terkenal, iaitu Fathul Bari. Dan banyak lagi lah syarah-syarah yang lain. Antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali pun menulis dengan tajuk yang sama, nama dia Fathul Bari juga, tapi tak komplit, dia meninggal dulu sampai kepada Kitabul Hajj, lalu dia pun meninggal. Jadi tak komplit Sahih Bukhari itu, syarah Sahih Bukhari itu macam yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Okay. Dan selain daripada tu ramai lagi lah tokoh-tokoh yang lain, antaranya Al-Aini yang menulis syarah kepada Sahih Bukhari ni. Okay. Cuma syarah tu benda yang besar. Dan kalau kita tengok syarah Sahih Bukhari ni pun, Ibnu Hajar tulis tu pun dah ambil masa 40 tahun. Maknanya daripada umur dia tu hampir separuh pada umur dia. Okay. Jadi untuk kita baca yang tu rasanya terlalu besar. Di samping perkara yang ada dalam tu banyak perkara-perkara yang kita sebut sebagai teknikal sikit. Maknanya dari segi perbahasan sanad, fiqhul hadis, ikhtilaf hadis yang ada dalam tu. Okay. Jadi kita ambillah sebagai permulaannya, kita bahas tentang Sahih Bukhari ni, kita ambil yang mukhtasar. Mukhtasar ni maksudnya ringkasan. Okay. Yang terkenal ialah Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Daripada 4,000 lebih hadis tu, dia pilih-pilih daripada tajuk-tajuk yang dah ada dalam kitab Sahih Bukhari tu, dia pilih dan dia letak lebih kurang 294 hadis dalam kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah ni. Okay. Jadi kitab ni, kitab yang ada di tangan saya ni lah. Okay. Yang ni lah yang paling banyak dijual di pasaran. Kalau kita tengok terbitan pustaka, Dewan Pustaka Fajar daripada Mustafa Abdul Rahman yang menterjemahkannya. Okay. Tapi sedikit sebanyak yang saya lihat lah, dia ada beberapa terjemahannya, ada yang terlalu ringkas dan perlukan penerangan, dan juga penggunaan bahasa terjemahan tu pun menjurus kepada bahasa Melayu logat utara. Ada beberapa dalam ni. Sebab Mustafa Abdul Rahman ni pun memang dia belah utara ni lah. Okay.
Jadi dia punya bahasa ketika mana dia terjemah ni lebih kurang macam Bahrul Mazi, lebih kurang. Tapi taklah sama. Penggunaan bahasa dan logat utara tu ada. Antaranya yang dia sebut bab an-niyahah. An-niyahah ni ialah meratap dengan sebab berlakunya kematian. Dia terjemah meratus. Meratus lah orang kita panggil meratus, maknanya dia menangis, ukur badan apa semua, meratus dia terjemah. Walaupun bahasa tu dah distandardkan oleh Dewan Bahasa Pustaka. Meratus ni maksudnya ialah meratap juga sebenarnya. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya ada terjemahan-terjemahan dia yang memerlukan tanya orang-orang yang lain untuk kita faham. Okay. Tapi secara umumnya terjemahan dia okey dan kita boleh peganglah terjemahan dia ni. Okay. Hadis yang pertama yang dah kita sebut sebelum ni ialah hadis berkenaan dengan badi'il wahyi, iaitu permulaan turunnya wahyu. Hadis yang panjang, riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, iaitu hadis ketika mana Nabi ni bertahannuth di Gua Hira. Maknanya sekitar 3 tahun sebelum terima wahyu, Nabi ni setiap kali bulan Ramadan Nabi suka bertahannuth. Kalau kita baca Al-Bidayah wan Nihayah oleh Al-Imam Ibn Kathir, ni antara kitab sirah yang agak panjang riwayatnya, dan juga Ibn Kathir dia sebut pandangan dia kenapa Nabi memilih seperti itu. Maknanya kenapa Nabi pilih untuk bertahannuth. Seperti mana yang dia sebut dalam bab-bab yang awal, dia kata kerana kecenderungan Nabi tidak bersetuju dengan penyembahan berhala. Sebab tu Nabi pilih untuk jauh sikit daripada orang-orang yang suka sembah berhala. Dan pada waktu tu bukan Nabi saja, hatta orang-orang yang awal memeluk Islam seperti isteri Nabi Khadijah, Ali bin Abi Talib, Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, ni adalah orang-orang yang tak berminat sangat dengan penyembahan berhala. Tapi diorang masih tercari-cari di manakah ajaran yang benar. Jadi ni benda yang kita kena tahu. Saya nak sebut benda ni sebab apa? Sebab saya nak buka balik konsep yang difahami oleh sebahagian orang. Mereka para sahabat ini ialah pilihan Allah. Betul. Itu kita tak nafikan. Orang-orang yang awal memeluk Islam ni ialah pilihan Allah Azza wa Jalla. Tapi pilihan itu Allah Ta'ala salurkan ke arah tu kerana mereka pun menggunakan pilihan yang Tuhan beri pada diri dia untuk tidak bersetuju dengan penyembahan berhala tu. Ini konsep yang kita sebut sebagai al-qada' wal-qadar. Walaupun dia ada sikit saja, manusia ni dia ada kuasa pilih. Manusia dia ada kuasa pilih. Okay. Supaya kita tak nampak para sahabat tu terlalu tinggi sehingga orang beralasan payah nak ikut sebab dia orang ni dah dipilih oleh Allah Ta'ala. Memang mereka golongan terbaik. Mereka itu golongan yang terbaik, yang dipilih, diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi kita kena tahu, jiwa, perasaan, kudrat, kekuatan tubuh badan, kita dan sahabat itu zahirnya sama. Keinginan ialah benda yang sama yang ada dalam kemahuan sahabat dan juga yang ada dalam kemahuan kita hari ini. Okay. Jadi mereka telah memilih untuk tidak bersetuju dan mereka cari. Saya nak sebut sini apa dia? Hidayah itu sifatnya ialah dicari, bukan menunggu. Sebab tu dalam Quran Allah Ta'ala sebut innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala tidak akan mengubah keadaan satu kaum. Mengubah sini maksud dia apa? Maknanya pilihan orang tu dia tidak berminat kepada kebenaran, maka dia tidak akan dimudahkan salurannya ke arah tu. Tapi kalau dia berminat, Tuhan akan beri dengan sebab itu janji Tuhan. Man syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Sesiapa yang Tuhan nak dia akan beriman. Nak di situ ialah nak yang bukan Allah Ta'ala yang 100%, Allah Ta'ala 100% yang kawal. Cuma dia beri juga kuasa pilih bagi kita. Itu yang saya nak bagi faham. Maknanya Khadijah tu sendiri, dia peringkat awal Nabi cerita, aku bertemu dengan sekian-sekian. Orang ni beri aku sekian-sekian. Malaikat beri aku sekian. Apa first impression yang dia kata pada Nabi? Dia kata innallah la yukhzikallahu abada. Allah Ta'ala tidak akan menyeksa, menghina orang macam kamu. Sebab dia dah rasa ini bukan kerana murkanya berhala pada Nabi. Sebab Nabi dia fikir, sebab apa aku boleh bertemu dengan malaikat?
Tiba-tiba peluk aku sampai aku lemas. Ni saya sebut secara kefahaman daripada hadis pertama. Saya tak nak baca hadis, hadis tu panjang. Kalau orang yang beli buku ni pun, hadis ni pun 2 muka surat, teks Arabnya sahaja. Okay. Nak sebut pada kita, dipeluk oleh malaikat, Nabi tu duk terfikir, ke aku ni dah kena sial daripada berhala ke? Ataupun murka pada berhala sebab aku kena benda pelik pada orang. Jadi pada waktu tu Khadijah dengan kecenderungan dia, dengan dia rasa berhala tu tak berapa relevan sebenarnya. Okay. Dia kata pada suami dia, Allah Ta'ala tidak akan mensia-siakan dan menghina kamu sebab kamu orang yang baik. Maknanya kamu punya ciri-ciri package yang ada sifat pada Nabi itu ialah sifat orang yang lebih dekat dengan kebenaran. Dan orang yang sembah berhala pada waktu tu, tidak semua orang tu ialah orang yang okey dari segi akhlaknya. Jadi itu saya nak sebut perasaan yang ada. Okay. Jadi penulis iaitu Al-Imam Al-Bukhari, dia letakkan hadis ni nak tunjuk pada kita selain daripada permulaan turunnya wahyu tu ialah daripada langit, maknanya kita nak beragama ni kena ambil panduan daripada sumber yang benar iaitu daripada firman Allah Ta'ala dan huraian Nabi. Yang kedua yang disebutkan oleh para ulama ialah bagaimana manusia menjuruskan ataupun menyalurkan pilihan dia ke arah kebenaran. Sebab kita kena tahu, Abu Talib juga menyaksikan kenabian. Dia menyaksikan, dia melihat Nabi. Menyaksikan sini bukan maksudnya dia masuk Islam. Dia tengok anak saudara dia tu ialah orang yang sedang bercakap tentang wahyu. Tapi dia tidak memilih untuk menjadikan diri dia satu bahagian daripada pengikut wahyu. Dia cuma jadi orang yang bagi perlindungan saja. Beza dengan orang-orang lain, mereka pilih untuk bersama. Pilih untuk bersama. Jadi ini perasaan berkait dengan pilihan manusia. Jadi kita datang ke sini ni, nak dengar majlis ilmu ni, kudrat yang Tuhan beri ni ialah kudrat yang sama pada orang yang tak datang. Kalau dia pergi ke tempat lain, kudrat yang sama, pilihan yang sama, perasaan yang sama. Cuma kita memilih untuk datang ke sini. Okay. Jadi nak sebut pada kita, wahyu itu memang sumber asal agama. Tapi sejauh mana manusia ingin mengikut wahyu, ialah sejauh mana dia mengurus pilihan hidup dia. Kalau dia urus dengan baik, maka dia akan dapat kebenaran. Kalau dia tak urus dengan baik, dia mungkin duduk dekat dengan orang yang bercakap kebenaran, tapi dia tak berminat dengan kebenaran. Macam Abu Talib, tak berminat. Walaupun dia duduk dekat, walaupun dia tak pernah meninggi suara pada Nabi, tak pernahlah dia marah Nabi, dengan sebab dia sayang betul-betul, dia jaga Nabi, tapi dia tidak berminat, dia tidak mengahlikan diri dia untuk ikut kebenaran yang anak saudara dia bawa. Berbeza dengan orang lain mungkin lawan. Tapi lama-lama dia orang fikir, dia orang buat perbandingan, dia orang buat pertimbangan, akhirnya dia orang pilih. Macam mentua Nabi, Abu Sufyan, mereka awalnya lawan, last sekali masuk Islam. Dengan sebab insiden-insiden yang menjuruskan dia ke arah kebenaran. Antaranya, kalau kita tengok, titik tolak masuk Islamnya Abu Sufyan ni ialah selepas perbualan dia dengan Hercules, ketika mana surat Nabi sampai kepada Hercules di Syam pada waktu tu. Ketika mana dia dipanggil oleh Hercules, Hercules tanya dia. Sebab tu kalau kita baca hadis tu dalam Sahih Bukhari, hadis yang ketiga. Akhir perbincangan Abu Sufyan dengan Hercules, apa Abu Sufyan kata? Laqad amira amran ibn Abi Kabsyah. Sesungguhnya sangat besar urusan Ibnu Abi Kabsyah di sisi orang-orang Syam ni, ataupun orang-orang Banu Asfar. Ibnu Abi Kabsyah tu Nabi lah. Sebab Nabi ni selain pada dipanggil dengan namanya Muhammad, ataupun gelarannya Rasulullah, ataupun kunyahnya Abul Qasim, Nabi juga dipanggil dengan nama Ibnu Abi Kabsyah, anak kepada Abu Kabsyah. Abu Kabsyah ni siapa? Suami kepada Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi. Jadi orang juga panggil Nabi dengan gelaran itu. Sebab tu Abu Sufyan dia kata, aku tengok Syam ni, aku tengok Hercules ni, dia boleh panggil buat persidangan nak bincang surat Muhammad ni. Maknanya Muhammad ni ada pandangan tinggi bagi mereka. Walaupun mereka pada waktu tu ahli kitab daripada kalangan Kristian, dia terdetik, dia rasa macam Muhammad ni ada something yang menguntungkan ataupun yang besar. Start pada tu, walaupun dia waktu tu dia masih lagi lawan Nabi. Okay. Tapi dia kata apa? Titik permulaan. Okay. Jadi pada hari ini, hadis kita yang kedua ialah berkaitan dengan halawatul iman. Muka surat 12 bagi yang ada buku, muka surat 12. Okay.
Hadis yang kedua ni muka surat 12. Di bawah tajuk 3 perkara membolehkan seseorang itu mendapat kemanisan iman. Okey. Kita tengok matan hadis dia. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar." Maksud dia daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi, dan juga sebahagian para ulama memasukkan dia ni sebagai radifun Nabi. Radif ni maksud dia apa? Teman ataupun pembantu Nabi lah. Dia ada beberapa orang sahabat Nabi ni yang digelar sebagai radif. Kalau tak silap 14 ataupun 15 orang. Radif ni yang kita kira berkhidmat kepada Nabi. Antara khidmat Anas bin Malik ni ialah dia selalu, sebahagian riwayat antaranya Tirmizi menyebutkan, dia menjaga kasut Nabi, sepatu Nabi. Okay. Anas bin Malik ni dia dihadiahkan ataupun diletakkan oleh mak dia yang bernama Rumaisa, ataupun sebahagian riwayat kata Rumaisa dengan ghain. Okay. Ketika mana dia usia 10 tahun dan dia minta supaya Nabi doakan kepada anak dia, dan dia nak bagi anak ni berkhidmat pada Nabi. Anas bin Malik pada waktu kecil, pada waktu tu. Dan Anas bin Malik telah berkhidmat pada Nabi hampir 10 tahun. Maknanya daripada usia 10 tahun sampai usia 20 Nabi pun wafat. Maknanya awal-awal Nabi sampai di Madinah, terus dihantar oleh mak dia untuk dia ni berkhidmat kepada Nabi. Ini juga satu poin yang saya nak sebut. Kenapa orang-orang Ansar ni dia mudah sikit nak terima Islam? Okay. Saya nak kait dengan poin yang awal tadi. Hati cenderung kepada kebaikan dan hati cenderung kepada benda betul. Sebab tu kau tengok orang Ansar ataupun orang Madinah, mereka ni lebih lembut dalam berinteraksi dengan Nabi. Mereka lebih berminat. Okay. Sebahagian para ulama kata antara sebab orang-orang Ansar ni mereka nak sangat dengan Nabi, baik sangat dengan Nabi, mereka bukan daripada kalangan Sadatil Arab. Sadatil Arab maksud dia apa? Orang-orang besar di kalangan orang Arab. Macam Quraisy, mereka tu orang besar. Kabilah mereka tu ada nama. Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib. Jadi mereka tu ada rasa sedikit keegoan untuk tunduk kepada orang-orang yang rendah ni. Sebab memang sifat kebenaran ni mudah diterima oleh orang-orang yang tak ada kepentingan dulu. Orang-orang yang ada kepentingan, dia take time untuk terima kebenaran. Bukan dia tak boleh terima, tapi dia ambil masa. Sebab tu kita akan tengok satu riwayat yang terkenal dalam Musannaf Abdul Razzaq, iaitu percakapan antara Abu Sufyan dengan Amru bin Al-As ketika mana berhadapan ataupun duduk di depan pintu rumah Umar. Umar Al-Khattab waktu tu dah jadi khalifah, dah jadi Amirul Mukminin. Pada waktu tu setiap pagi rakyat akan datang rumah Umar ni untuk mengadu masalah. Jadi dia ni dua orang dulu hebatlah. Abu Sufyan dengan Amru ni orang hebat daripada Sadatul Quraisy, daripada pemimpin-pemimpin besar. Tapi sekarang dah jadi biasa je, orang biasa. Dia orang pun dah masuk Islam. Okey. Jadi bila mana dia orang ada masalah, dia orang kena rujuk kepada Umar. Dia orang datang awal ke rumah Umar Al-Khattab. Umar buka pintu tengok dia orang dah ada, tapi Umar panggil yang lewat lagi, iaitu Bilal bin Rabah. Bila mana Umar panggil Bilal, perbuatan Umar tu menimbulkan rasa tak puas hati kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan bersoal, kenapa layan orang yang datang lambat sedangkan kami datang awal? Amru bin Al-As, saya ringkas cerita, Amru bin Al-As dia kata mereka yang dilayan oleh Umar awal tu ialah mereka orang yang telah menyahut Islam pada peringkat awal lagi. Islam belum ada tanda-tanda kemenangan. Nabi tak boleh jamin apa. Mereka golongan yang terima. Saya nak sebut Bilal tu dulu hamba. Sifat orang bawa kebenaran ni ialah orang yang, sifat orang yang menerima kebenaran ni kebanyakannya ialah orang yang tiada kepentingan. Sebab tu kita akan tengok orang yang terima kebenaran daripada kalangan orang bawahan. Walaupun ada orang-orang kaya yang terima kebenaran, antaranya Abdul Rahman bin Auf, antaranya Abu Bakar. Tapi kalau tengok Abu Bakar dan Abdul Rahman ni, walaupun dia kaya, dia tidak memegang jawatan dari bab kepimpinan, tak ada.
Dia hanya orang kaya, orang bisnes, tapi dia tak urus takbir negeri. Sebab urus takbir negeri ni berkait dengan kemasyhuran seseorang. Sebab tu orang yang masyhur, dia take time nak terima kebenaran. Kalau orang tegur pun dia ambil masa sikit. Dia bukan tak boleh terima. Tapi ada setengah dah ditegur pun tak boleh terima. Sebab tu Quran dia datangkan cerita Firaun ditegur oleh Musa. Berkali-kali insiden Firaun ditegur oleh Musa, sehingga Tuhan sebut dalam surah Ghafir, ada insiden yang paling dahsyat. Firaun bukan ditegur oleh Musa lagi. Firaun ditegur oleh orang kanan dia sendiri. Sebab tu kalau kita baca surah Ghafir, surah Mukmin ni, dia ada satu babak ayat yang ke-28. Wa qala rajulun mu'minun yaktumu imanahu min ali Firaun. Berkatalah seorang lelaki beriman daripada keluarga Firaun yang dah lama beriman pada Musa. Ataqtuluna rajulan, adakah kamu ingin membunuh seorang lelaki yang mengatakan Tuhannya Allah, iaitu Musa? Nak sebut pada kita sombongnya, tebalnya benteng yang ada pada orang-orang yang ada jawatan ni untuk dia terima kebenaran. Agak tebal berbanding orang yang lemah. Orang-orang biasa dia cepat terima. Okay. Jadi orang Ansar, merujuk kepada cerita ni lah, orang-orang Ansar pada waktu ni, daripada kalangan orang-orang biasa, dia cepat terima Islam. Sebab tu mereka tak melawan Nabi. Sebab mereka tidak ada kepentingan bagi semenanjung tanah Arab tu. Beza dengan Arab Quraisy, mereka ada kepentingan. Sebab tu bila mana berlaku perang Badar berlaku, apa kata-kata Abu Jahal? Abu Jahal kata peperangan ini ialah petunjuk kepada hebat tak hebatnya Quraisy. Sebab tu mereka buat sambutan dulu belum perang. Kalau kita baca dalam Rahikul Makhtum oleh Al-Mubarakfuri, 3 hari awal sampai ke medan Badar, apa yang dibuat di medan Badar selama 3 hari awal tu? Mereka buat pesta. Mereka datangkan penari-penari untuk menyanyi depan diorang. Diorang sembelih unta, diorang minum arak beramai-ramai, sebab diorang rasa the best Arab ialah diorang. Kita sebaik-baik Arab. Beza dengan orang Ansar. Sebab tu diorang lebih lembut, dan diorang punya, orang kata apa, culture, budaya orang-orang Arab Madinah ataupun Ansar ni lebih lembut. Sebab tu dulu kalau kita tengok dalam riwayat, ada orang petikai layanan isteri orang Madinah dengan layanan isteri orang Mekah. Orang Mekah cara dia layan isteri agak jaf, maknanya agak kasar sikit. Beza dengan orang Madinah. Sehingga ada sahabat-sahabat muhajirin ni, sahabat-sahabat daripada orang Mekah, dia tengok orang Madinah, dia pergi soal ke Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, betul ke cara layan isteri macam ni? Maknanya nampak macam dia takut bini lah, istilah dia. Orang Madinah ni banyak dengar sikit. Okay. Nabi kata cara satu orang tu berinteraksi dengan pasangan dia mengikut kepada adat kawasan tu. Sebab tu ada orang lah, ni saya nak sebut sikit, luar tajuk sikit. Ada orang kata tugas sebenar seorang suami ialah semua benda, termasuk masak. Okay, kita setuju, itu asal. Okay. Tapi melihat kepada uruf masyarakat juga. Macam kita orang Melayu, daripada dulu-dulu lagi, orang perempuan ni dia memang sinonim kepada masakan. Saya bukan nak kata orang perempuan kena masak. Cuma tugas itu ialah dibahagikan mengikut keadaan yang masyarakat tu kata okey, tak ada masalah. Dan syariat pun tidak rasa benda tu benda yang perlu ditekan sangat. Berbeza pada zaman. Macam zaman hari ni orang dah mulai sibuk. Suami pun ada tanggungjawab dia, isteri pun kadang-kadang sebahagian pasangan tu isteri lagi tinggi level pangkat dia. Dari segi kesibukan dia. Kadang-kadang isteri ketua jabatan, suami duduk bawah jabatan isteri tu. Jadi kadang-kadang kesibukan dia. Jadi benda ni sejauh mana satu orang tu dia bagi sendiri sebenarnya. Dia tak boleh buat satu sistem. Isteri memang kena masak, tak boleh lebih benda tu. Tak. Ada keadaan kita boleh switch benda tu. Sebab tu kalau tengok cara Nabi jawab kepada orang muhajirin, Nabi nak beritahu culture orang Madinah macam tu. Dan Nabi tak kata memang betul pun orang Madinah ni takut bini, teruk punya perangai. Nabi tak kata. Nabi mengiktiraf benda tu. Nabi kata ini culture dia. Culture kita orang Mekah lain. Culture orang Madinah lain. Selagi mana budaya itu okey, boleh diterima, maka boleh terima. Okey. Hadis ni kalau kita tengok kata Anas bin Malik. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi qala, Nabi berkata, "Thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 perkara, barang siapa yang ada 3 perkara itu,
nescaya padanya ia akan mendapat kemanisan iman. Okey, kita kena garis pada perkataan halawatul iman tu. Itu poin dia. Siapa-siapa yang ada benda ni, Nabi kata 3 benda ni, dia akan dapat kemanisan iman. Okey, dalam erti kata lain, dalam kefahaman lain, yang tidak ada, dia tak akan rasa kemanisan iman. Tu yang pertama. Yang kedua, iman ni dia ada tabaqat, dia ada martabat dia. Ada waktu kita rasa seronok sebab kita mempertahankan iman. Itu dia panggil kemanisan iman. Dan ada waktu iman ni dia jadi hambar. Dia rasa biasa je. Dalam erti kata lain, kalau Nabi kata iman tu ada manis, ada waktu iman tu tawar lah juga. Memang di sisi ahli sunnah ni kita terima iman tu naik dan turun. Seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imamul Bukhari sendiri dalam Kitabul Iman. Kitabul Iman ni kitab yang kedua selepas daripada kitab Badi'il Wahyi dalam Sahih Bukhari. Ada bab Imam Bukhari letak al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'at, bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu bil ma'asi, dan dia berkurang dengan maksiat. Okey. Jadi nak sebut pada kita, Nabi sebut sini, siapa yang ada dia akan rasa kemanisan iman. Yang ada, yang tidak ada bukan bermakna tidak ada iman sini. Dia mungkin ada iman tapi iman dia biasa-biasa, kurang. Sebab tu kita sebut iman itu dia ada martabat dia yang tersendiri. Nabi kata yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi. Yang pertama yang disebut sini adalah Allah dan Rasulnya terlebih kasih kepadanya daripada yang lain dari keduanya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan bahawa ia kasih akan seseorang, tiada kasihnya itu melainkan kerana Allah Ta'ala. Yang ada buku muka surat 12 tu kita boleh tengok terjemahan dia tu, tiada kasihnya dia tertinggal I situ. Boleh tambah. Yang kedua, yang ketiga, wa an yakriha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Dan bahawa ia benci akan kembali kepada kufur sebagaimana ia benci bahawa ia akan dicampakkan ke dalam neraka. Okey, jadi ni 3 indikator kayu ukur kepada orang yang akan merasai kemanisan iman. Okey. Kita tengok keterangan yang disebut. Kita baca dia punya keterangan dulu. Surat 12 tu. Anas bin Malik ialah khadam junjungan. Itu yang dia sebut. 10 tahun lamanya ia berkhidmat kepada junjungan dan junjungan tiada pernah menegur tentang apa yang diperbuatnya, kenapa dia perbuat, dan tentang apa yang ditinggalkan, kenapa dia tidak perbuat. Okay. Ini dia nak sebut kepada kita pujian yang diberikan oleh Anas kepada Nabi. Ada satu riwayat. Riwayat ni kalau tak silap dalam Muslim pun ada. Anas bin Malik ni bila mana dia dah jadi guru yang hebat, lepas kewafatan Nabi ni dia muncul sebagai tokoh-tokoh yang hebat. Sebaris dengan Abdullah bin Mas'ud, sebaris dengan Abu Hurairah dan lain-lain. Okay. Bila mana orang tanya dia pasal Nabi, apa yang dia sebut? Dia kata, aku berkhidmat dengan Nabi ni 10 tahun lama. Okay. Lamalah 10 tahun. Selama aku berkhidmat dengan Nabi ni, tak pernah Nabi marah aku ataupun Nabi kata pada aku, kenapa buat macam ni? Tak buat macam ni? Kenapa tak buat benda ni? Bukankah aku suruh buat? Tak pernah Nabi keluarkan laras bahasa seperti itu kepada aku. Tak pernah walau sekali. Maknanya ini satu selut yang diletakkan oleh sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita tengok, hatta isteri Nabi pun, kalau kita tengok isteri ni antara orang yang paling tahulah kelemahan suami tu. Dia boleh tahu dekat mana sebab dia bersama dengan suami dia. Okay. Tapi bila mana orang tanya Nabi kepada isteri-isteri Nabi, hatta tanya kepada isteri yang paling banyak merajuk berbanding isteri lain, iaitu Aisyah. Aisyah ni memang riwayat menunjukkan dia banyaklah merajuk, dia banyak keadaan dia ni suka bertojel dengan isteri lain. Sebab orang pun perasan Nabi macam lebih kat dia. Dan dia pun pernah kena satu keadaan yang orang kata apa, ketak dada, kena fitnah. Dia melakukan benda yang tak elok dengan Safwan. Maknanya dia merasai benda tu macam-macam. Okay. Bila mana orang tanya Nabi,
kaifa kana khuluquhu, macam mana akhlak Nabi? Apa jawapan dia? Jawapan dia, kana khuluquhul Quran. Sikap Nabi, perangai Nabi ni macam Quran. Walaupun banyak hadis cerita tentang dia ni kalau mengajuk dengan Nabi, dia punya bahasa tu dahsyat juga, dia kata ke Nabi. Kan kalau tengok ada riwayat Bukhari, ketika mana Nabi ni buat balik daging orang sedekah, daging untuk korban, bukan daging sedekah, daging untuk korban, maknanya Nabi korban. Tiba-tiba Nabi bedak bagi dekat sahabat Khadijah. Banyak Nabi bagi kepada sahabat-sahabat Khadijah, isteri pertama yang dah meninggal. Sehinggalah benda tu mengundang kecemburuan Aisyah. Dia cemburu dengan isteri yang dah meninggal. Dahsyat. Cemburu dengan orang mati. Cemburu dengan orang hidup boleh pergi balas depan pintu rumah dia. Cemburu dengan orang mati ni tinggilah dia punya tu. Sehingga dia kata pada Nabi, apa faedah duk teringat ke dia sangat ni? Dia sebut, dia kata, laqad abdalakallahu khairan minha. Allah Ta'ala dah ganti lagi baik daripada dulu. Itu bahasa dia. Mana dia nak kata, nak banding dengan Khadijah aku cerdik lagi. Memang hakikatnya syariat mengiktiraf, para ulama mengiktiraf 2/3 agama Islam ni datang daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia seorang yang cerdik. Dia seorang yang cerdik. Tapi Nabi kata apa pada dia? Nabi kata, la wallah, tidak demi Allah, sesungguhnya Khadijah ini orang pertama yang beriman kepada aku dalam keadaan aku tak ada kekuatan nak cerita agama ni betul. Maknanya waktu tu Nabi punya hujah, evidence nak kata wahyu ni betul, tak kuat macam zaman Madinah. Tapi Khadijah terima tanpa berbelah bahagi. Sebab tu Khadijah tak petikai. Hadis pertama dalam kitab ni, Khadijah tak petikai apa yang Nabi terima di Gua Hira. Khadijah tak kata, itulah bosan sangat duduk di Mekah, naik atas bukit, tak sepasal-pasal kena sampuk dengan hantu. Dia tak kata. Waktu balik daripada tu. Bahkan dia sebut Allah Ta'ala tak akan hina kamu. Okay. Sebab tu Nabi terkesan dengan Khadijah. Luar biasa. Dan Allah Ta'ala sendiri mengangkat kedudukan Khadijah. Seperti riwayat yang sahih, Khadijah tu sendiri telah diberi salam oleh Allah Ta'ala. Berbeza dengan Aisyah, yang beri salam tu ialah Jibril. Walaupun Jibril tu pun hebat dah, boleh beri salam kepada orang tu. Tapi ini Allah Ta'ala sendiri yang bagi salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Okay. Jadi nak sebut pada kita, Khadijah ni dengan sebab dia punya hubungan dia yang kuat dengan Nabi, dan dia merasai susah yang awal dengan Nabi, dan Nabi direzekikan ramai anak dengan Khadijah. Jadi bila mana Nabi teringat ke dia, hatta dia dah wafat Nabi akan cuba cari orang-orang yang dekat, dan Nabi cuba nak gembirakan kawan-kawan Khadijah. Benda tu mengundang kecemburuan Aisyah. Tapi Aisyah tu sendiri, bila mana orang tanya pada dia tentang diri Nabi, dia tak fokus pada yang tu. Dia jawab, akhlak Nabi ni macam Quran. Dia iktiraf itu ialah bab daripada kelemahan dia. Dia tengok satu benda, dia tak boleh nak kawal kecemburuan dia. Maknanya dia iktiraf. Tak adalah dia cerita benda-benda yang dia tak puas hati dengan Nabi, melainkan dia fokus kepada kebaikan Nabi itu sendiri. Okay. Seterusnya, kita tengok apa yang disebut kat sini. Muka surat 12 tu lagi. Junjungan berdoa baginya supaya memperkenankan, dua kali dia ulang, supaya memperkenankan permohonan ibunya yang meminta didoakan bagi anaknya itu dengan banyak harta, banyak anak dan juga panjang umur. Sebab tu ada riwayat yang terkenal, Nabi ni bila mana Anas datang, Nabi doakan. Nabi kata, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa atil umrihi waghfir lahu. Ini antara doa yang didoakan oleh Nabi kepada Anas bin Malik. Ya Allah, engkau banyakkanlah harta dia, anak dia, dan engkau panjangkan umur dia. Engkau panjangkan umur dia dan engkau ampunkan dosanya. Kita tengok muka surat 12 tu, junjungan telah berdoa bagi Anas yang terjemahan doanya itu sekira-kira, wahai Tuhanku, banyakkanlah hartanya dan anak-anaknya, serta berkatkan padanya, juga lanjutkan usianya. Menurut satu riwayat, ampunlah dosanya. Maknanya 4 perkara Nabi doa pada Anas. Anak ramai, harta banyak, umur panjang, dosa ampun. 4. Okay. Muka surat 13 dia sebut situ, doa junjungan ini dimakbulkan Allah. Maknanya doa Nabi itu Allah Ta'ala makbul, iaitu terbukti dengan hidupnya di atas dunia berusia 99 tahun. Ini sebahagian riwayat kata. Anas bin Malik, usia dia ni khilaf di kalangan para ulama. Okay.
Cuma kebanyakan riwayat akan sebut atas pada 98. Ni riwayat yang disebut sini ialah riwayat yang dipegang oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Ishaq bin Rahawai, guru pada Imam Bukhari. Usia Anas bin Malik ialah 99 tahun. Apa yang disebutkan oleh Tirmizi dan lain-lain mengatakan 110 tahun. Panjanglah usia Anas bin Malik ni. Okay. Kebunnya subur dan banyak mengeluarkan hasil. Dia ada banyak harta. Hartanya bukan hanya di Madinah, hartanya juga ada di Kufah, sebahagian riwayat sebut. Bahkan ada orang kata suku daripada Kufah tu ialah hak milik Anas bin Malik. Luas lah. Kufah ni besar. Besar lagi pada Perlis, besar lagi. Kufah ni satu bahagian daripada Iraq hari ni. Besar, satu kawasan yang sangat luas. Okay. Kebunnya subur dan mengeluarkan hasil serta berbau harum semerbak seperti kasturi. Maknanya hasil dia luar biasa. Demikian pula anaknya banyak, iaitu 100 orang anak lelaki. Ramai. 100 orang anak lelaki ni, yang ajaibnya, 100 orang tu semua jadi orang alim. Dia ada orang anak ramai, tapi 100 orang tu biasa-biasa lah. 100 orang tu ramai, ada orang dia ada anak lelaki sampai 10, 12. Setengah-setengah, terutamanya orang dulu lah, orang yang kahwin, orang tua tu dulu, peringkat-peringkat tahun 30-an, 40-an, ada yang sepasang boleh pergi sampai 20, satu pasangan, orang tua kita dulu. Hatta saya sendiri, mak dan ayah saya dia kahwin awal, kahwin 18, mak saya 14, tak berlaku lah kot zaman kita ni 14 ni tingkatan 2, tak sempat ambil PT3 lagi dah kahwin dah. Hasil perkahwinan tu lebih kurang 12 orang. Sedozen lah. Sedozen. Tapi ada yang meninggal kecil. Tapi nak beritahu ramai. Dan ada setengah orang lain, pasangan lain sampai 20 lebih. Ada. Satu pasangan. Untuk zaman sekarang ni orang macam, boleh satu pasangan sampai 20 orang. Dulu berlaku benda tu. Benda tu dulu berlaku. Mungkin sebab suasana zaman tu pula zaman yang bukan macam zaman sekarang. Orang-orang perempuan zaman dulu pun dia tak aktif sangat. Tak aktif keluar. Orang memang duduk di rumah. Kehidupan yang lebih sihat dan produktif pada sekarang lah. Sebab orang tua kita dulu ni banyak kerja pakai tenaga. Jadi benda tu tambah pula dengan orang kata apa? Orang tua kita dulu dia mementingkan makanan, cara makan benda tu. Jadi benda tu menjadi asbab yang menyebabkan dia orang lebih subur berbanding orang sekarang. Boleh jadi dari segi sainsnya. Sebab tu kita akan tengok ada orang tua yang tua. Sebab saya ingat nenek saya tu dia meninggal usia 100. Tua. Tapi still boleh lagi orang kata apa berkebun apa semua. Dan saya tengok dia boleh kait di belah-belah Kolam Berang tu. Dia ada pokok koko, orang buat coklat tu. Dia boleh kait dalam keadaan dia tak pakai cermin mata. Maknanya mata okey dia. Mata dia tu masih okey. Dan dia boleh cap, okey ni cucu dia. Dia tak tukar dengan cucu orang. Sebab ada sebahagian orang umur 60 tu, anak dia masuk dalam rumah, dia tak kenal tu anak dia. Dia boleh tanya, ni siapa dah masuk rumah saya? Sebab dia dah terlupa banyak lah. Okay. Ada sebahagian orang Allah Ta'ala jaga benda tu. Mungkin kehidupan zaman tu. Okay. Cuma nak beritahu, 20, 30 tu dah ramai. Tapi zaman sahabat ni 100 orang. 100 orang ni termasuklah anak daripada hamba sebenarnya. Bukan satu pasangan je lah. Ni ada hamba-hamba yang ramai keluar 100. 100 orang tu semua jadi alim. Anak Anas bin Malik. Sebab tu kata Ali bin Abi Talib, ketika mana dia pergi ke Kufah, dia kata, telah memenuhi kota Kufah ini dengan ilmu Anas bin Malik. Sebab semua anak dia yang mengajar, bukan orang lain. Yang memenuhi di majlis-majlis ilmu. Jadi ini keberkatan pada doa Nabi. 100 orang. Ada orang anak lelaki ramai tapi 5 orang mak rempit. Seorang je yang menjadi. Okay. Bukan kata salah mak rempit tu. Cuma nak beritahu pada kita, agak sukar nak mendidik supaya semua jadi berguna pada masyarakat mereka. Okay. Tapi ni 100 orang semua jadi orang alim. Tu tak cerita anak perempuan lagi. Okay. Hadis ni, dia nak terang pada kita apa dia. Kita boleh tengok muka surat 13 tu. Hadis tersebut menerangkan bahawa 3 perkara menyebabkan seseorang itu beroleh kemanisan iman. Hadis ini terkenal. Yang pertama dia sebut, hendaklah kasih kepada Allah dan Rasulnya benar-benar lebih daripada kasihnya kepada sesuatu benda atau kepada orang lain. Kalau demikian kasihnya itu
barulah ia mendapat kemanisan iman yang bererti pula beroleh kegembiraan dan kelazatan berbuat ketaatan dan kebajikan dengan penuh kecergasan dan kegiatan dengan tidak menghiraukan sama ada perkara itu kecil atau besar. Okey. Tengok apa yang disebutkan oleh penulis ini, dia kata, hendaklah kasih kepada Allah dan Rasulnya benar-benar lebih daripada kasihnya kepada sesuatu benda atau kepada orang lain. Okay. Manifestasi kasih pada Allah Ta'ala ni, manifestasi maksudnya, maksud kasih pada Allah Ta'ala ni ialah kita menjadikan perasaan kita tu betul-betul sayang pada Tuhan walaupun kita belum diberi apa-apa nikmat yang kita suka. Sebab tu benda ni diasah selalu dalam kehidupan kita. Kita diminta untuk menunjukkan kasih. Kalau saya boleh guna istilah, kita seakan dipaksa ke arah tu sebab kasih sayang ni dia benda yang dipupuk, dia bukan benda semula jadi. Dia perlu ada usaha untuk mengasihi Tuhan. Sebab tu kalau orang yang faham kita kena solat 5 kali sehari tu, dalam solat ni dia ada rukun. Antara rukun yang nak berkait dengan kasih pada Allah Ta'ala tu ialah pada bacaan Al-Fatihah itu. Kalau kita tengok surah Al-Fatihah ni, ayat pertama dia itu ialah perintah untuk kasih Tuhan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan tengok dan dia akan faham. Alif lam pada perkataan alhamdu itu dipanggil sebagai alif lam al-istighraq. Istighraq maksud dia apa? Tenggelam. Tenggelam apa? Tenggelam segala benda yang hebat, semua balik pada Tuhan. Sebab tu perkataan alhamdu, para ulama sebut segala puji. Puji itu maksud dia apa? Kita puji kerana kita kasih Tuhan. Dia ada beza, bahasa Arab dia ada beza. Alhamdu, al-madhu dengan asyukru. Tiga-tiga ni akan terjemah puji. Alhamdu puji maksud dia, al-madhu pun puji, asyukru pun puji. Tapi tiga-tiga ada beza. Antara tiga perkataan ni, Tuhan pilih untuk jadi ayat pertama ataupun ayat kedua dalam surah Al-Fatihah, mengikut sebahagian riwayat, Alhamdu. Ambil perkataan hamidah. Alhamdu maksud dia apa? Puji kerana sayang. Bukan ampu, bukan mengiktiraf kekuatan orang tu ataupun kebaikan orang tu. Saya akan bagi perbezaan nanti. Okay. Kita akan nampak beza bila mana kita faham tiga-tiga. Okay. Yang pertama maksud hamidah ni ialah puji yang datang pada perasaan. Betul-betul kita memang sayang pada orang tu ataupun pada benda yang dipuji tu. Yang kedua dia panggil al-madhu dalam bahasa Arab. Al-madhu maksud dia puji. Puji hanya kerana mengiktiraf benda tu ada pada orang tu ataupun ada benda tu. Contoh, kita puji satu orang, dia ni berani macam singa. Belum tentu kita sayang kat dia, cuma kita sebut dia memang berani. Satu orang kita kata dia berani, memang sifat berani tu ada pada dia. Okay. Itu yang kedua, iaitu al-madhu. Asyukru, puji lepas dapat nikmat. Dapat nikmat baru puji. Contoh, Tuhan bagi kenyang makan, kita pun sebut alhamdulillahillazi at'amana wa saqana. Puji tu kerana lepas dapat nikmat. Jadi antara tiga puji ni, puji saja tak ada apa-apa, dia panggil al-madhu. Puji lepas dapat sesuatu, panggil asyukru. Puji kerana memang rasa hebat dengan benda tu. Hebat dan kita nak bergantung pada benda tu. Kan, macam sebahagian orang, dia puji. Macam Aisyah, dia puji suami dia. Puji Rasulullah. Dia puji sebab dia nampak Rasulullah tu tempat yang sesuai untuk bergantung. Bukan kerana dia nak ampu Nabi. Tapi memang Rasulullah itu ialah orang yang betul-betul boleh menjadi pegangan kepada kita. Dia puji. Datang daripada lubuk hati dia. Okay. Jadi benda tu diasah 5 kali sehari ni, 17 kali sehari ni, duk baca Fatihah ni. Kalau kita faham perkataan Alhamdu itu, ialah usaha untuk mengasah kasih kita kepada Tuhan. Makin hari makin kita kasih. Makin hari makin kita kasih. Kasihnya satu orang tu pada Tuhan. Sehingga dia rasa tak sanggup untuk buat benda yang Tuhan tak redha. Itu hasil dia. Macam mana kita kasih pada satu orang. Satu orang dia dah syok dengan kekasih dia. Ataupun dia memang jatuh hati pada pasangan dia. Walaupun pasangan dia tidak ada dengan dia, dia tak berani nak buat benda yang pasangan dia tak suka. Sebab dia nampak dari segi kasih dia. Kasih dia. Ada orang dia puji. Dia puji sebahagian. Ada sebahagian orang dia puji. Pengetua saya ni bagus. Tapi tanya pengetua tak ada, dia lompat pagar dahsyat ke. Puji saja.
Tapi tak ada rasa haibah pun pada pengetua tu. Just puji, baik dia ni memang baik, minta apa-apa mudah. Okey. Tapi dari segi nak patuh apa yang dia sebut, nanti dulu sebab dia tak datang pada hati. Itu beza. Tuhan dah sebut benda tu. Okey. Baik pun senang ataupun susah. Amalan yang akan diperbuatkannya sebaliknya ia tidak bersenang hati kalau sekiranya ketaatan dan kebajikan itu tidak dan belum lagi diperbuat. Jadi nak sebut pada kita sini, senang ataupun susah, kita sayang pada Tuhan, kita puji Tuhan. Tak dapat nikmat pun kita puji, dapat nikmat pun kita puji. Dan kita rasa gelisah kalau kita tak buat lagi benda yang dia suruh. Bukan buat benda larang, tak buat lagi benda yang dia suruh. Kita dah rasa gelisah. Kalau rasa bersalah dengan sebab buat benda salah tu umum, biasa. Semua orang bila mana dia buat benda salah, dia akan rasa tak selesa. Cuma ni ada satu sikap, satu orang bila mana dia dah kasih pada satu benda tu, dia tak buat benda yang dilarang, cuma dia belum buat benda yang dia suruh. Dia rasa something. Sebab buat benda larang ni memang kita dah kata benda tu silap lah. Okay. Ini ialah bab yang sangat-sangat detail yang kita boleh bercakap di sini sebagai teori sahaja. Tapi pengamalannya sejauh mana orang tu dan hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Sebab tu kita akan tengok sebahagian para sahabat berwuduk. Wuduk tu dia orang dah gerun. Ada sebahagian riwayat Uthman bin Affan, kalau dia berwuduk, para sahabat tengok tangan dia, kaki dia macam menggeletar bila mana dia berwuduk. Sebab dia melihat keagungan ibadah selepas daripada wuduk itu, iaitu salat. Adakah kita nak kata salat para sahabat ni cincai? Tak. Salat dia orang lah yang paling baik sebab dia orang terima terus dan dia orang tengok apa yang Nabi buat. Dan kita boleh jamin salat sahabat beribu kali ganda lebih baik pada salat kita hari ini. Adakah dia buat lebih kurang? Tak. Tapi dia rasa macam walaupun dah buat sahabat baik, ada benda yang masih tak kena lagi. Itu orang panggil orang yang kasih pada Allah Ta'ala. Seperti mana Abdullah As-Sahmi dalam riwayat ketika mana zaman Umar Al-Khattab, dia ditangkap oleh tentera Rom, dipenjarakan dengan sebab dia patuh dan dia melihat pentingnya kita ni berjuang kerana Allah, bukan berjuang kerana Umar Al-Khattab. Berjuang kerana Allah. Dia nak jaga kemuliaan dia, orang yang sayang pada Tuhan tu, sehingga dia dimasukkan dalam penjara, tak diberi makan, sampai tak boleh berdiri. Tentera Rom punya akal, dia orang suar daging babi dalam penjara. Nak tengok dia makan atau tidak. Dia boleh kata pada diri dia, aku tak akan makan daging babi ni walaupun aku tahu aku terdesak dan darurat aku boleh makan. Sebab aku nak tunjuk kemuliaan agama ni. Dia boleh makan. Tu tak wajib pun kita buat. Kalau kita rasa tak mampu, kita makan lah. Tapi makan dengan kadar, jangan makan sampai sendawa, siap gosok-gosok perut pula. Okay. Makan dengan kadar tu. Cuma nak sebut pada kita, orang ni bila mana dia tinggi cinta daripada Tuhan, dia akan terbuat benda-benda yang kita nampak macam over sangat. Sebab tu ada riwayat kata, walaupun riwayat dhaif, Abu Bakar ni dia tak pernah pandang ke langit. Sebab apa? Sebab dia rasa pandang ke langit tu ialah macam nyombong pada Tuhan. Dia punya perasaan. Dia tak kata siapa pandang ke langit ni memang sombong betul. Dia tak kata. Dia rasa bagi diri dia. Dan dia tak marah pun kalau tengok orang pandang ke langit. Tapi bagi diri dia, benda tu datang kerana kasih pada Tuhan. Benda ni dia perlu dipupuk dan dia perlu dilakukan latihan. Sehingga satu orang tu dia duduk seorang pun dia rasa kebesaran Tuhan, dia duduk ramai lagi dia rasa kebesaran Tuhan. Sebab tu Nabi kata yang ada benda ni dia akan rasa kemanisan iman. Sebab benda yang Nabi fokus ni ialah benda yang payah dan sukar hakikatnya. Dia bukan benda wajib untuk ada pada diri kita, tapi dia satu keistimewaan bagi orang yang ada. Maknanya dia ada satu hubungan, perasaan, emosi yang luar biasa dengan Tuhan. Itulah maksud dia. Orang tu dia menjadikan cinta dia pada Tuhan dan cinta dia pada Allah lebih pada segala-galanya. Sama macam orang yang kita sebut sebagai orang yang menjunjung syariat ataupun sunnah Nabi. Sebab tu dia akan tengok dia tak boleh buat satu sunnah Nabi ataupun orang tersilap claim ini sunnah Nabi padahal bukan sunnah. Dia nampak macam sungguh sangat nak betul benda tu. Sebab perasaan dia. Sebab tu ahlu hadis, perasaan mereka bila mana tengok orang salah sandar. Ni bukan kata-kata Nabi, tapi ada orang kata ni kata Nabi. Dia orang sungguh nak betul. Sebab apa? Sebab dia orang dah nampak, dia orang dah kasih pada Nabi tu. Walaupun dia orang tak hidup sezaman. Sebab tu ada orang dia tak faham ni, dia akan nampak apa sampai begitu-begitu semua. Salah sikit je pun sampai tak boleh nak ejah. Tak. Sebab tu kalau orang yang melaungkan cinta Nabi sebenar-benarnya, sejauh mana perasaan itu?
Sebab tu agak pelik kalau satu orang dia kata dia cinta Nabi, dia dengar orang baca riwayat hadis palsu, dia okey. Adakah itu benar manifestasi cinta Nabi? Sebab hadis palsu bukan kata Nabi, lepas tu kata Nabi kata. Kalau benda tu tak teruk sangat, okeylah. Maknanya masih lagi ada CP-CP dengan hadis sahih. Ni sampai tahap benda tu dah tak masuk akal lah. Siapa makan tembikai anak cantik? Nabi kata. Dengar lagu tu, okey, tak ada hal. Makan lah tembikai, dan Nabi kata. Padahal palsu. Dia rasa okey, dia rasa tak ada masalah. Okey. Adakah itu cinta yang sebenar, yang datang daripada diri sendiri? Kadang-kadang, ini benda yang kita kena rujuk dan kita kena semak balik. Okey. Itu poin pertama. Poin yang kedua, hendaklah ia kasih akan seseorang daripada anak Adam kerana Allah semata-mata. Okey. Iaitu kasihnya kepada saudaranya itu disebabkan dia pun hamba Allah dan seorang makhluk yang sama kejadian, yang sama pula keturunan, dan bukan kerana ianya orang kaya, orang bangsawan, orang yang berpangkat atau orang yang terhormat. Okay. Jadi ni nak tunjuk pada kita poin yang kedua ni berkait lagi dengan poin pertama. Tengok makhluk, ingat Tuhan. Itu yang paling mudah untuk kita terjemah. Dia tengok makhluk, dia tengok, tak kira lah mana-mana manusia ke binatang ke apa-apa benda. Cuma fokus ini yang disebut ialah anak Adam. Dia kata, an yuhibbal mar'a. Mar'a tu maksudnya insan ataupun orang. Okay. Satu orang tu bila mana dia tengok, dia kasih pada benda tu kerana hubung kait kasihnya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tak akan cabuli benda-benda yang disebut sebagai kehormatan bagi satu orang. Dia tak akan buat. Cabul kehormatan ni bukan maksud cabul yang tu je. Saya guna bahasa tu nak bagi tahu semua benda. Kita tak sanggup nak khianati dia. Kita tak sanggup nak ribah, umpat dia dengan sebab benda tu berkait dengan kebesaran Tuhan. Dan kita pun tahu, Tuhan pun sebut, wa khuliqal insanu dha'ifa. Aku ciptakan manusia ni dhaif. Dhaif maksud dia apa? Banyak kekurangan. Jadi kalau kita perasan satu orang tu dia ada benda buruk, kita kena sedar itulah ciptaan Tuhan. Dan kita kena tahu makhluk ni dia ada satu sikap seperti itu. Wa khuliqal insanu dha'ifa wa khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu ada sikap tergesa-gesa. Ini ialah bab-bab negatif yang ada pada manusia. Jadi ini benda yang kita tahu. Bila mana kita tengok satu orang, dia ada buat benda negatif, kita taklah membenci dia dengan sebenci-bencinya. Kita juga tidak membenarkan benda yang dia buat yang salah sehingga kita nafikan benda tu salah. Ini bab yang kita kena faham. Contoh kita sayang pada satu orang, kita tengok dia buat salah, tapi kita sayang, kita pun tak apalah salah, aku malas nak balas dengan dia. Itu tak betul. Itu bukan cinta satu orang kerana Allah. Itu cinta kerana hawa nafsu hakikatnya. Cinta kerana hawa nafsu. Kawan tu duk buat salah, terang dah, kita benarkan juga. Itu benda yang tak betul. Kalau orang tu dia melihat itu ialah bab pada kebesaran Tuhan, dia akan betulkan. Sebab kita bertanggungjawab kepada kerja membetulkan. Sebab tu al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, ini ialah bahagian juga daripada mencintai manusia. Orang yang sayang sama-sama makhluk ni, dia faham sebab tu kerja tu kena buat. Iaitu kerja suruh orang buat benda baik dan ubah kemungkaran. Sebab tu saya lebih suka guna terjemahan kepada an-nahyu ni ialah ubah. Walaupun ada orang dia terjemah dan tukar, kata apa, wan nahyu anil munkar ni larang orang daripada buat mungkar. Okay. Tapi saya lebih suka guna perkataan ubah. Sebab apa ubah? Kita kena ajak orang buat baik satu, dan kita kena jadikan orang yang sedang buat jahat tukar benda yang dia buat jahat tu kepada benda lain. Itu yang Nabi suruh. Sebab kalau kita suruh orang stop, sebab sifat manusia ni dia suka buat sesuatu. Dia suka buat sesuatu. Kita tak boleh suruh manusia ni stop tak buat apa-apa. Sebab manusia ni dia jenis benda yang makhluk yang jenis suka buat. Sebab tu ada orang dia kata saya duduk rumah buat apa? Duduk saja. Tipu lah. Sebab dalam rumah mesti dia bergerak. Duduk saja ni maknanya duduk tak bergerak. Sandar dinding 6 jam tak bergerak. Okay. Tapi maksudnya bergerak. Saat duduk seorang tu, apa yang mu kena buat daripada benda yang Tuhan redha. Itu maksud ubah, tukar. Sebab tu Nabi dia tidak nafikan perasaan ingin menyembah yang ada dalam kalangan Quraisy. Tapi Nabi cuba tukar sembah pada berhala tu pergi kepada tauhid. Pergi pada tauhid. Sebab tu Nabi iktiraf. Hormat tetamu Nabi iktiraf.
keberanian Nabi iktiraf. Sebab benda tu memang dah betul, tak perlu tukar. Contoh hormat tetamu. Arab zaman dia jahiliah, zaman dia sembah berhala pun, dia hormat tetamu. Nabi tak kata lepas masuk Islam ni hormat sikit-sikit pun okey dah. Tak. Kekalkan manifestasi tu, kekalkan kamu hormat tetamu. Tapi janganlah hormat tetamu ataupun buat baik pada tetamu nak suruh orang kata akulah orang baik. Sebab Nabi nak buang yang sum'ah riak tu. Nabi nak halakan pada benda yang betul. Okay. Jadi inilah orang yang mencintai satu orang. Mencintai satu orang. Mengiktiraf manusia dia ada kekurangan dan kelebihan dia. Sebab sebahagian orang dia terjemah ataupun dia cuba bahaskan bab ni, sayang satu orang kerana Allah maknanya sayang, tak buat jahat pada dia. Dan tak buat jahat ni pun ada benda yang kita kena faham juga. Sebab dia ada benda yang kita sebut buat jahat, tapi sebenarnya benda tu baik. Contoh, orang tu tegar kesalahan orang. Sebahagian orang, cara dia tegar tu agak kasar. Jadi orang duk ingat, cara dia tegar tu jahat sehingga orang kata dia sedang tegur benda jahat pun, dia dipanggil orang jahat ke. Kan, sebahagian orang dia tegur orang, kadang-kadang laras suara dia agak tinggi. Jadi orang tak boleh terima cara dia tegur orang. Cuma telajak lebih, orang yang tak boleh terima tu, dia boleh kata, dia tu jahat, tegur aku punya teruk. Tegur tu betul, cara dia tu salah. Okay. Tapi nak sebut pada kita bahawasanya di sini, itulah bab mencintai manusia, iaitu bukan mengiyakan ataupun hanya baik sekadar rakan, makan, minum saja, tapi baik yang lebih daripada tu lagi. Termasuklah mengurangi kemungkaran yang ada pada orang tersebut. Yang ketiga, poin yang ketiga yang terakhir perbahasan kita pada hari ini, hendaklah ia benci kembali pada kekufuran. Maka kerana itu, mahulah ditinggalkan segala kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan, seraya berusaha bersungguh-sungguh menjauhi segala perbuatan keji, derhaka dan perangai yang jahat. Okay. Sini poin ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri. Hendaklah ia benci kembali pada kufur, kama yakrahu, seperti mana dia tu benci dikembalikan ataupun dilemparkan balik ke dalam neraka. Okay. Apa yang disebut sini? Maka kepercayaan itu mahulah ditinggalkan segala kepercayaan yang membawa kepada menyekutukan Tuhan, seraya berusaha bersungguh-sungguh menjauhi segala perbuatan keji. Okay. Jadi nak sebut pada kita sini, satu orang bila mana dia cinta pada Allah Ta'ala, bila mana dia cinta pada makhluk kerana cintanya pada Allah Ta'ala, dia kena lengkapkan poin yang ketiga ni, ialah dia tak suka pada benda-benda yang menyebabkan dia jatuh kepada kekufuran. Ini poin yang berkait pada masyarakat Arab jahiliah pada waktu tu. Dia ada sikit rasa sayang nak tinggalkan kepercayaan yang karut-marut. Dan benda ni bukan hanya ada pada masyarakat Arab. Mana-mana masyarakat pun yang baru peluk Islam, dia ada masalah ni. Dia baru peluk Islam, dia macam ada rasa sayang sikit dengan adat resam lama-lama dulu. Sebab tu sebahagian orang dia macam minta excuse lah, ataupun cubalah cari akal. Boleh tak nak buat benda ni? Biarlah dari segi nas ada, ataupun kalau ada nas sipi-sipi pun bagilah. Nak bagi macam boleh buat tak? Okay. Ini ialah bab orang tu masih ada lagi sikit minat pada benda lama. Bila mana kita dah masuk dalam agama ni, masuk tu ialah masuk secara keseluruhan. Termasuk hati tak boleh terasa kalau agama kata benda tu salah. Dalam keadaan kita dah buat benda tu lama. Ini benda yang kita kena kawal. Itu perasaan dan kecintaan pada syariat sebenarnya. Sebab tu bila mana syariat kata tak boleh, dah bagi hujah, clear hujah tu, tak boleh nak kona, tak boleh nak sipi dah. Okay. Tiba-tiba hati tu terasa hati pula dengan syariat. Dia ada orang macam tu. Apa kata amalan kita tak betul? Kita dah buat lama, boleh buat sikit-sikit pun jadilah, boleh modify boleh buat juga sikit pun jadi. Itu ialah bab, orang kata apa, kemanisan iman tu dia minus, dia kurang sikit. Yang ini bab yang ketiga atau benda yang ketiga lah, benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang dan kita kadang-kadang tertipu dengan perasaan tu sendiri. Jadi nak sebut pada kita di sini bahawasanya bila mana kita telah dibetulkan dengan pembetulan yang benar, terimalah dengan benda yang jelas. Benda ni payah kalau orang, hatta saya sendiri yang bercakap pun kalau tak kena situasi tu, kita bolehlah bercakap, kena situasi tu baru tahu. Nak terima teguran, pembetulan ialah benda yang agak payah. Tambah-tambah bila mana kita ada kepentingan pada benda yang dah dibuat. Benda tu dah lama. Saya malah buat contoh jadi banyak cerita.
Okey. Cuma nak sebut dia kita bahawasanya benda tu kalau syariat kata tak betul ataupun orang dah tegur benda yang kita buat tu tak betul dan orang berjaya datangkan dan buktikan apa yang kita buat tu tak betul dari segi syar'inya, dari segi dalilnya, dari segi penghujahan yang kemas, kita kena ada hati yang besar untuk tidak lagi berminat pada benda tu. Tidak lagi berminat dan tak boleh rasa macam terlekat, rasa macam something, sebab kita tahu itu ialah bukti pada cinta kepada agama ini. Jadi poin ketiga ni ialah poin yang sebenarnya ialah cinta pada agama. Bila mana agama melarang maka orang tu akan cuba tinggalkan. Sebab tu orang kata apa, ni saya kongsi sikit lah. Beberapa minggu lepas bila mana ada mesyuarat jawatan kuasa fatwa negeri, saya terlibat pada peringkat awal kena bentang 1-2 kertas je. Cuma kita dengar lah apa isu yang dibincang, isu atomi. Atomi ni dari segi orang Perlis tak ramai pun yang ambil atomi, yang terlibat dengan ni. Kalau ada pun wallahualam mungkin orang Perlis yang duduk di luar. Okey. Atomi ni satu benda yang kita tak putuskan lagi lah. Adakah betul dia entiti kepada kristianisasi ni? Okey. Cuma nak sebutnya bila mana ada orang yang cuba bertahan. Dan ada orang dalam atomi sekarang ni di Malaysia ni, ada orang yang dah tinggalkan secara betul-betul dia tinggal. Bila mana dapat dibuktikan ada kerjasama dan ada projek tu. Ada orang yang tinggal. Sebab bukan senang. Sebab saya tengok daripada report yang dikeluarkan tu, ada yang duduk dalam atomi ni dia punya income bulanan dia 80,000 hingga 100,000 monthly dapat. Dan ada 2-3 orang yang dapat banyak tu, tahu je atomi ni tak jelas lagi dia tu Kristian betul ataupun tidak. Projek yang dia orang bawa tu, fatwa tak putuskan lagi. Walaupun ada fatwa di negeri lain yang dah putuskan. Okey, tapi Perlis setakat ni masih lagi dalam nak tengok banyak sudut lagi. Okey. Ada yang dah tinggalkan. Itu hati yang agak besar bagi sebahagian orang. Tuan-tuan boleh bayang, dia boleh tinggalkan monthly dia 80 hingga 150, yang mana dia orang dah jadikan income bulanan tu sebagai orang kata apa, satu benda yang meringankan liability hidup. Tapi bila mana sebut ada yang tinggalkan, ada lagi yang tak tinggalkan, ada lagi yang cuba cari nak kata benda ni tak ada kaitan dengan Kristian. Saya bukan nak bincang boleh tak boleh atomi. Saya nak ambil perasaan orang yang dah tinggalkan tu. Hati dia, since dia rasa benda tu ada syubhat sikit je, dia tinggalkan. Ini hati orang yang betul-betul beragama. Bila mana dia nampak benda tu ada something, maka dia tinggalkan. Adalah orang-orang yang tak boleh tinggalkan. Sebab kita panggil wakil tu pun antara yang income bulanan dia 150 hingga 200K sebulan. Mana dia tinggal kerja lama dia fokus yang tu. Bila mana atomi ni dah bising, pendapatan geng-geng atomi ni ada yang menurun. Daripada ribu-ribu, ada yang dah jadi ratus-ratus dah sekarang. Jadi adalah pihak yang macam nak kata apa, nak angkat balik isu ni. Sebenarnya atomi Malaysia tak ada kaitan dengan atomi Korea yang duk buat kerja dengan Kristian tu. Okay. Benda tu masih lagi dalam siasatan. Cuma ada orang yang Tuhan beri jiwa dia tu kental, dia boleh tinggal benda tu. Walaupun benda tu tak diputuskan haram, tapi memang hakikatnya orang Islam bila mana dia ada rasa something, itulah jiwa dia sebenarnya. Itulah jiwa dia. Kita bukan nak bahas hukum halal dan haram dulu. Nak bahas jiwa orang Islam bila mana dia ada rasa macam kena tak kena, kena tak kena. Berat kepada tak kena. Walaupun ada yang kata okey, tak ada masalah. Sebab Nabi dah sebut famanittaqas syubuhat. Sesiapa yang berada pada benda yang jelas tak jelas, maka tinggal tu faqad istabra'a li dinihi, dia tinggalkan tu lebih baik. Tapi saya tak kata atomi tu haram. Saya nak kata sekarang ni ada orang yang jiwa dia besar, dia boleh tinggalkan. Maknanya dia memang ikut bukan kerana laba dunia tu, memang betul-betul dia nak cari keredaan Tuhan. Dia tinggal tu kerana dia mencari keredaan Tuhan. Persis sama macam para sahabat yang hijrah dengan Nabi tinggal kemewahan sebab nak fokus pada kebenaran tu. Okay. Jadi itu tanda-tanda keimanan. Orang yang boleh buat ni ialah orang yang ada kemanisan iman. Dan kemanisan iman ni ialah keistimewaan. Dia bukan benda yang wajib kita kena ada. Ini benda kita kena tahu juga. Okay. Cuma ini benda yang kita kena latih. Sebab benda-benda ni lah yang akan melayakkan kita ke syurga dengan kelayakan yang lebih selamat. Hari ni kalau kita nak berpada dengan amalan fardu, okey, orang tu berkelayakan jadi ahli syurga. Tapi kalau dia ada yang lebih-lebih ni, dia lagi secure, lagi selamat lah. Maknanya dari segi
kepastian nak lepas tu daripada neraka tu lebih tinggi. Jadi sebab tu kalau tengok benda ni dia sebut di bawah kitabul iman. Dan sebahagian para ulama, hatta Ibnu Hajar dia kata hadis ni ialah bab tatmimmatul iman, kesempurnaan iman. Maknanya iman tu nak sempurna kena ada tiga benda ni. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai perbahasan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada waktu yang akan datang. Saya pun tak nak panjang-panjang sangat sebab lepas ni ada lagi satu sesi. Setakat tu saja kita punya perkongsian pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.